Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Tuhfatur Raghibin malam ini di muka surat 28 baris yang ketujuh daripada atas. Yang ke-18 daripada dosa-dosa besar, berbuka puasa Ramadan dengan tiada uzur. Kita masih lagi tentang dosa-dosa besar. Yang ke-18, berbuka puasa Ramadan tanpa uzur. Bila sebut puasa Ramadan, maka lain daripada puasa Ramadan seperti puasa nazar, puasa qada pun haram berbuka dengan sengaja. Yang kita boleh batalkan puasa ialah puasa sunat. Puasa sunat, semua jenis puasa sunat boleh dibatalkan. Apakah hukum batalkan tanpa uzur puasa sunat? Makruh. Makruh maknanya tak molek, tapi tak berdosa. Kita puasa hari Khamis, puasa sunat Khamis contoh, hari ni lah. Sampai pukul 12 tengah hari, lalu kot kedai nasi ayam, berasa teringin pula nasi ayam. Kita batal puasa sunat. Kita pergi makan nasi. Hukum batalkan puasa itu makruh. Maknanya tak molek, tapi tidak berdosa, kerana tidak haram. Kena ingat gini, sampai bila-bila semua amalan yang sunat tidak haram kita hentikan sekerat jalan, melainkan dua amalan saja. Wajib kena selesai. Faham ni? Mau sebutlah apa amalan sunat dalam dunia ni, amalan sunat. Semua tu tidak wajib kita selesaikan, melainkan dua amalan saja. Contoh, semayang sunat, puasa sunat, baca Yasin. Kita nak baca Yasin, Yasin ni setengah jam. Faham tak lagi? Niat nak baca Yasin. Yasin ni kalau baca lagu sikit, panjang sikit, setengah jam. Orang baca laju 15 minit. Tak? Baca 3 ayat, semula esok pula nak pergi rumah lain pula. Sadaqallahul azim. Faham tak lagi? Tidak berdosa. Semayang sunat, semayang duha. Semayang duha. Tengah baca takbiratul ihram, rasa makan nasi dulu. Masa lapar perut pula. Pasal tak makan pagi dah bagi tadi. Ni pukul 10 ni. Aku semayang sunat duha 2 rakaat. Jadi batal. Tidak berdosa. Apa hukumnya? Makruh. Apa makna makruh? Ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa yang buat benda makruh, dia tidak diazab di akhirat. Tetapi kalau siapa tak buat, dia dapat pahala. Maknanya kalau dia teruskan solat duha itu sampai habis, dia dapat pahala. Puasa sunat, berhenti sikit hari, boleh. Makruh, tidak berdosa. Dah tadi 2 lagi kenapa? 2 saja amalan yang sunat, wajib kena habis. Khabar dah itu tak? Apa dia? Haji dan umrah. Ingat tak? Dalam amalan sunat, semayang sunat, baca Quran, baca surah, puasa sunat, sedekah, iktikaf, kan sunat. Haji dengan umrah sunat, wajib kena habis. Dan haji ada kok sunat? Ada.
Bila haji sunat, kita pergi dah haji dulu. Nampak? Cikgu makna pergi dah haji dulu, pergi kali kedua, berapa kali lagi? 2 kali ya. Yang pertama tahun apa? 89. 99 wajib. Itu wajib haji. Faham? Pergi pula sekali lagi? Tak apalah. Tahun lepas 2022. Sunat. Faham tak lagi? Tapi wajib habis. Tak boleh segak jalan tak jadi lah. Nak pergi jalan Turki ya pula. Tak halu. Haram. 2 saja amalan sunat rekah-rekah wajib kena habis, tak boleh berhenti segak jalan. Haji sunat dan umrah sunat. Okey. Adapun amalan wajib termasuk puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada. Kan wajib? Kita tinggal puasa, wajib tak qada? Wajib tak? Bila kita puasa orang panggil puasa wajib. Faham? Hukumnya wajib. Nama puasa qada. Hukumnya wajib. Tak boleh berhenti. Kena perhabis. Faham? Sengaja batalkan puasa qada, berdosa. Pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Puasa nazar. Dia nazar. Kalau letak jawatan kakak ni, aku nak puasa sehari. Dia panah hati lama dah. Faham tak? Tiba-tiba esok letak jawatan. Faham? Dia pun wajib berpuasa. Faham lagi? Dia pun berpuasa. Batas sikit hari, berdosa. Tak boleh. Okey? Jadi sini ni nak khabar antara dosa-dosa besar biarlah membatalkan puasa Ramadan dengan tiada uzur. Tu ya cerita dia. Okey? Kalau ada uzur tidak haram. Contoh uzur boleh berbuka banyak dalam Quran. Sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di kalangan kamu yang berpuasa atau belum lagi berpuasa dan jatuh sakit, maka boleh dia tidak berpuasa. Nampak lagi? Jadi orang yang sakit boleh berbuka ni 2 keadaan. Yang pertama dia sakit sebelum subuh. Belum subuh sakit dah. 2 hari dah sakit. Jadi belum subuh sakit dah. 2 hari lepas sakit dah. Jadi hari itu yang 3 Ramadan, dia pun daripada awal subuh tidak berpuasa. Hukumnya boleh. Nampak lagi? Kerana dia 2 hari sudah sakit. Yang tak boleh ialah kita subuh tu molek dah, tapi berasa takut-takut tengah harinya mari sakit. Dok puasa dari awal, tak boleh. Jadi tak payah puasa lah. Lalu kira berasa macam kira sakit aku 2 lagi. Faham tak? Dia makan anggar lah tu. Tak boleh. Wajib kena puasa dulu. Pukul 2 sekarang, kalau sakit sungguh, berbuka. Faham tak lagi? Itu jadi keadaan orang sakit yang boleh tidak puasa 2 keadaan. Pertama, dia daripada belum subuh sakit dah. Maka bila masuk waktu subuh, tidak berpuasa dah. Keadaan yang kedua, awal dia tak sakit lagi, dia berpuasa. Pukul 11 accident, maunya tepuh dia rezek, nerak atas jalan. Nampak? Ni, tubik tulang siku ni. Nampak? Bahang dia anda rezek. Belah 2 betih, bahang di sepoket. Sakit tang tak sanggup nak puasa, berbuka. Itu orang panggil harus. Sebab apa? Dia buka bukan kerana tiada uzur, tapi ada uzur. Apa uzurnya? Sakit. Jelas lagi? Jadi orang yang buka kerana sakit atau sakit sebelum berpuasa, sakit dah lalu tidak berpuasa Ramadan, tidaklah berdosa, tak masuk lampak ni. Dah sakit, dah urut. Nampak? Gaji tak kita dah urut. Pergi hospital kata tak ada sakit. Tak ada sakit ni bahaya. Pasal ramai orang dia terpedaya. Kalau orang ingat kepada kematian, tak apa. Dia ingat kepada mati dan ajal, tak apa. Sebab apa? Mati dan ajal ini bukan mesti sakit. Sampai masa. Iza ja'a ajaluhum. Bila datang ajal mereka itu. Allah tak kata, iza ja'a maraduhum. Bila datang sakit mereka. Lagi. Allah tak kata datang sakit. Datang ajal. Ajal kadang-kadang sakit, kadang-kadang tak sakit. Jadi kalau orang yang sentiasa ingat ajal dan maut, faham lagi, tak ada masalah.
Walaupun dia tak sakit, kerana dia ingat kepada kematian. Tapi setengah orang, bukan semua, setengah-setengah orang, bila dia tidak sakit, dia rasa sedap. Nampak? Dia pergi cek 2 klinik dia pergi. Klinik doktor se. Klinik swasta se. Kat DIY. Dia pergi hospital besar se. Dua-dua doktor dia kata, alhamdulillah, Tuan Haji. Cik manis ada, jantung beres. Buah pinggang gagah. Faham lagi? Semua molek, darah nampak paru-paru bersih molek. Nampak? Doktor cek, doktor tak kata dak mati, dia kata molek. Kita bila dengar molek lah ke, beres. Lambat lagi aku bahan tanah. Dah 2 hari duduk lah kotak. Faham? Ada tak gitu? Cik manis tak ada, wah pinggang tak ada, jantung tak ada, paru-paru molek, bola kotak. Buku dengan kertas cekelat nisang, gulung-gulung, ponjok kaki, ponjok kepala, bola kotak. Usul 4-5 orang, pala lubang, terbawa lah, pola lubang, kambuh. Rajin tak gitu? Saya beres, saya tulis dalam Facebook ni, saya jatuh beres, paru-paru beres, ni beres, king beres, puasa tak ada. Esok dengar naik status, innalillah, takut gitu, faham? Sakit, dah mati-mati. Apa blebe anak-anak, nak mati setengah tu. Kita habis cuti ya. Ni ngelah ni kalau balik ni bos malang ni kebon ni dogok sangat malang ni. Ni balik ngelah ada cuti dah ni. Agak mati lah terik ni. Tak mati juga. Cucu mati. Accident. Betul tak? Ada tak gitu? Ada tak? Siapa habis cuti anak cucu dak mati setengah tu. Lala beracun lah air kopi. Tu kata jadi biar kadang-kadang sebab sakit, kadang-kadang tak tahu ke penyakit. Bila tak tahu ke penyakit, doktor dia tak tulis tak tahu. Nampak? Dia pilih serangan jantung. Tu kaedah dia, faham lagi? Pasal tak jumpa jari. Nampak? Kalau kau tak tahu, kau mang. Kita pergi orang kenduri kahwin. Kita puasa sunat. Mana lebih afdal, berbuka atau makan? Jawabnya, tengok dulu. Kalau kita berbuka, tuan rumah suka hati, afdal berbuka. Kalau tuan rumah tak kisah buka atau tidak, afdal berpuasa. Jelas lagi ya? Dah kalau kita buka, guana kira. Boleh pahala tak puasa? Boleh. Kerana awak niat semalam nak melakukan puasa sunat. Lepas tu niat tulis dah pahala. Walaupun awak berbuka, dapat pula pahala. Sebab apa? Meraihkan hati seorang mukmin. Kita puasa ni, tuan rumah kita makan sikit. Kita pun tak apalah. Raih ke tuan rumah, kita pun buka puasa. Puasa sunat, faham? Makan kenduri. Tak? Dapat 2 pahala. Pahala puasa pahala raihkan tuan rumah. Betul orang beriman dia boleh mau pahala. Tak puasa boleh pahala, puasa pun boleh pahala. Puasa boleh pahala pasal awak ibadat. Tak puasa dia makan, dia ingat rezeki daripada Allah, boleh tak mau pahala. Sakit boleh pahala, senang pun boleh pahala. Dan kalau kita pergi kat kenduri kahwin, wajib tak makan? Tak wajib. Dan kata wajib pergi. Ingat Nabi kata, ila du'ya ilal walimah falyati. Apabila dipanggil akan seseorang kepada kenduri nikah, hendaklah dia pergi. Bukan makan, hendaklah pergi saja. Jadi kalau kita pergi dah tempat kenduri, dikira sudah menunaikan jemputan. Tidak wajib makan. Okey? Dan ke-19 bersumpah atas mengambil harta orang dengan dusta. Kerana sabda Nabi SAW, man halafa ala mali imri'in muslimin bighairi haqqin laqiyallahu wa huwa alaihi ghadbanun. Artinya barang siapa bersumpah, bagi. Kalau ada peng, tak ada peng tak apalah. Man halafa ala mali imri'in muslimin,
bi ghairi haqqin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadbanun. Bu bagi. Tapi kalau kita mahir dah nahu, daya letak bagi. Faham? Pasal kita pasih dah. Nampak lagi? Ilmu nahu bila kita belajar, hak Arab tak ada baris tu kita boleh baca. Kita tahu dah baris atas ke bawah ke depan. Nah, jadi kalau kita masih teragak-agak, letak baris. Kalau kita hak pasih dah, tak payah letaklah baris. Nampak lagi? Apa artinya? Barang siapa bersumpah atas harta seorang yang Islam dengan tiada sebenarnya, nescaya bertemu dia orang itu akan Allah Ta'ala dalam akhirat, padahal ia Allah murka atasnya, atas itu orang. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya, kalau kita boleh elokkan bersumpah. Bersumpah ni benda apa? Malam ni tahulah. Bersumpah ni ialah kita memulakan percakapan dengan berkata demi Allah atau demi nama-nama Tuhan yang lain. Faham lagi? Lain daripada Tuhan tak jadi sumpah. Yang boleh bersumpah dengan lain daripada Tuhan ialah Allah sendiri. Allah boleh bersumpah dengan makhluk. Wasyamsi tu demi matahari. Wadduha tu Tuhan bersumpah tu demi waktu pagi. Nampak? Wassama demi langit. Nampak tak? Boleh. Kita makhluk tak boleh bersumpah melainkan demi Allah atau nama-nama Allah yang lain 99. Atau menyebut sifat yang menunjukkan ampunya sifat itu ialah Allah. Sumpah kau. Demi yang menjadikan 7 lapis langit. Siapa jadi 7 lapis langit? Maka itu masuk sumpah. Demi yang menjadikan bulan dan bintang. Maka sumpah juga. Kerana yang jadi bulan bintang satu saja, Allah. Demi Allah, demi Tuhan bernama Rahman, demi Tuhan yang bersifat dengan kudrat lagi iradat. Itu semua itu sumpah. Dalam bahasa Melayu sebut demi. Kita berharap bang, kapis kani pun. Kapis kani. Waktu-waktu lu ingat tak? Ya kedok kapis kani pun. Tengok. Kalau budak-budak setengah tu junjung Quran. Cuma supah, junjung Quran kata. Junjung Quran bukan supah. Munjunjung sejik tak jadi supah. Faham tak lagi? Dia kena sebut demi. Kalau bahasa Arab dia menggunakan huruf 3. Dalam matan jurumiyah wa huruful qasami wa hiyal ba'u wal wawu wat ta'u, dan bermula huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah ialah huruf waw, huruf ba dan huruf ta. Huruf waw wallahi, huruf ba billahi, huruf ta tallahi. Kalau orang Arab lah, kita orang Cendering demi Allah. Tapi banyak kita kata wallahi. Wa tu wallahi tu ialah waw bersumpah. Okey, dia ada selagi wa. Wa dia tak Imam? Wa atah. Kalau wa atah, dia tidak bunyi wallahi, wallahu. Faham? Ada wa depan, lepas tu nama Allah, lepas tu bagi depan wallahu. Faham tak lagi? Wa tu bukan sumpah. Ingat tu sampai bila kaedah tu. Bermakna dan Allah huwallazi khalaqas sama, dan dialah yang menjadikan langit. Itu bukan sumpah. Lepas tu kita akan jumpa dalam Quran, dalam hadis, kalau ada huruf wa depan, lepas tu ada nama Allah, tengok kalau belakang baris Allah, tu baris bawah, wa tu sumpah. Kena baca demi Allah. Tapi kalau tu baris depan, kena baca dan Allah. Faham lagi? Ingat tu, jangan banyak-banyak. Ingat apabila-bila. Arab dia akan gunakan wallahi tallahi wabillahi. Kalau dia sumpah biasa wallahi orang Arab. Kalau dia nak kuat, nak suruh percaya wallahi wabillahi wa tallahi, dia kata 3 sekaligus. Jadi apakah hukum bersumpah? Boleh. Tetapi kalau boleh elokkan. Sumpah mana kita elokkan? Kalau boleh sumpah yang benar. Kerana Allah dan Rasul tidak berapa suka kalau suka bersumpah.
Hang asal sikit bersumpah. Wallahi sedap si lemak ni. Tak payahlah bersumpah kalau bab si lemak. Faham? Kalau nak bersumpah ni orang tuduh bendahari masjid bahang piti sejik baru orang bersumpah. Faham tak? Benda penting. Ni nak karbon laksa sedap demi Allah. Faham lagi? Allah tak suka. Benda yang tak penting kita bersumpah. Faham lagi? Tetapi jangan sekali-kali sumpah palsu. Sumpah palsu ni makna benda tu bohongnya dia bersumpah. Pasal biasa bila bersumpah orang percaya. Nampak? Orang mudah percaya. Dia sumpah lah tu. Kalau pelawak dia takkan dia bersumpah kalau tipu. Padahal pelawak. Dosa besar. Di antara ni dia kata dalam hadis ni man halafa. Barang siapa yang bersumpah, dalam hadis jelas di sini ala malimri'in muslimin bighairi haqqin, dia sumpah atas harta orang Islam yang tak betul. Contoh gua ni, bersumpah atas harta orang Islam dengan cara tidak betul. Maknanya bila dia bersumpah, harta orang dapat ke dia? Faham lagi? Dosa besar. Dosa besar. Contoh, dia beli motosikal dengan si mati. Masa si mati tu hidup, harganya 10,000 RZ. Faham tak? Kereta laser. Beli. Nak 10,000 bang. Janji nak bayar minggu depan. Okey, minggu depan bayar. Ambil dulu motor. Faham? 2 hari sebelum bayar mati tuang motor. Faham tak lagi? Tuang motor mati. Bila mati, anak-anak pun nak pergi ambil motor. Faham? Ingat ke pinjam? Budak tu kata, beli dah dengan arwah. Memang dia beli dah, tapi akak jual hutang. Saya belilah motor RZ ini dengan harga RM10, hutang bayar minggu depan. Faham? Beli lagi? Beli dah nak? Dia kata, bayar dah. Bayar dah. Wallahi bayar dah. Dia bersumpah atas harta orang. Faham? Jadi tak bayar-bayar RM10,000. Boleh ke dia tak motor? Boleh tak? Faham tak? Contoh. Tak ya. Dia kata bayar dah. Siapa nak jadi bukti? Budak saya mu tanya arwah. Dia tunjuk kubur. Dah nak kata kau kita. Nak kita malah jadi balah-balah ke yang ayah kita mati dah. Betul tak? Budak saya mu tanya, mu gali kubur. Aku tunggu sini tak apa. Memang dah tak boleh bangun dah pati berani. Betul tak? Isu gali kubur. Anak tu tak apa kan aku cari cok. Itu contoh. Okey? Banyak berlaku dalam masyarakat Islam gitu. Bila mati, dia kata bayar dah. Anak puang. Pinjam kata mak nak raya. Kita nak raya 2 hari lagi. Kita nak pinjam kata mak sorak. Anyok mak kata banyak. Kita ada sorak. Abang I ada piti nak beli kata. Kalau sok mau ngundi. Jangan politik. Jadi mak dia tak ambil hak besar kali, hak 27,000. Mak jarang pakai tu jadi sakit tekak berat. Jadi Kak Long pun pinjam. Lepas raya nang kejut dia oleh pun ngecung bola kat mak, mati mak. Kejut mati. Jadi adik-beradik bila kumpul malam 3 hari lepas mati, kabarlah ke Kak Long. Dah kata mak tu, "Wak mari malam ni kau nak bagi Mak uwi kaku dah. Memang mula-mula pinjam hak depanmu memang aku minta pinjam, mu dengar belaka. Lepas tu mak kabur ke diam pula ambil kemu lah. Wallahi bong. Tengok. Boleh je tak kata? Boleh. Makan api ni neraka. Gambar tak gitu? Tu. Lepas tu apa nak jaga-jaga kan? Nak sulung. Nampak? Kalau tengah biasa baik. Jangan main kalau bak harta. Nampak pakai tudung lain pelabuh gitu. Kalau bak harta. Dia dulu lagi pada hak tak tutup kepala. Padahal kadang-kadang dia tu tak boleh saka natu. Natu dia tak saka. Tapi sibuk kali. Natu puang dia tak boleh saka. Tok tua mati tak boleh. Tapi dia sibuk kali. Bola Facebook. Guana bakal tak bagi. Pakai bawa siapa ke lala kubur ke guana. Anak si mati jawab seorang,
harta tukmu. Saja boleh. Nak, tapi bukan macam nering lah, kau lebar. Jangan suka-suka, jangan main harta. Betul tak? Oh, jangan main. Kalau kita ni jenis atas dunia ni, hidup ni, kita payah dah murah tangan, jadi tengok mati, berebut harta. Faham? Orang yang ada berebut harta ni sekarang murah sedekah, berakhir sedekah. Murah belanja orang. Tu kaki tak berebut harta dia. Faham? Kalau hidup gini kopi dah. Enggak datang. Nampak tak? Otak tak ada peduli. Betul tak? Kopi nak mampu. Jangan kedekut. Murah tangan kita. Tolong adik-beradik, tak ada adik-beradik, siapa-siapa murah tangan. Ada boleh tolong. Faham? Jangan kira. Nak? Baru orang tu ni kalau bergaluh kayu sugi emas kau. Pakai celok ni. Sunat kita tak pakai celok. Tapi bergaluh. Nampak? Pakai ridak apa semua. Nak bergaluh. Pakai yang boleh buat belaka. Saya minum air asal orang nak mari kira buat main telefon. Orang kira dia buat main telefon. Tu tanda-tanda tu. Jangan tengok kira air ni dia 2 ya 8, 3,5, 8 ya, 11 ya, 14 ya, 23 dia buat main telefon. Bila orang bayar dah. Bayar dah. Buat kejut. Ya tu. Mu terajam biar nyanda tu. 3 kali kalau buat kejut itu ya tu. Ambil gambar viral dalam TikTok. Aku tak boleh terbaik main datang ni. Tak berair. Saya kita tak boleh. Kalau bergaluh tak berair. Tak buat saing bahasa. Sui. Jangan supah lah. Kita nak joli. Harta mustiri. Ramai orang. Dia kaya. Dia cari caranya halal. Dia tidak ambil harta orang. Dia joli. Tak masalah. Cuma lambat hisap hari kiamat. Tapi hisap dia lepas. Kerana halal. Kita nak joli. Fikir kan. Hutang tak ayah. Hutang orang belepeng. Cakap anda. Buat status Palestin. Fikir orang tak ayah kepeng. Lugar kawan tu. Dera 3 di kereta ni. Wajah 3 dera Palestin. Depan 2, belakang saya Israel. Tapi fikir orang tak ayah hutang. Faham lagi? Jangan tak ayah hutang. Fikir orang. Harta orang. Lagi sabda Nabi SAW, mani qatata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminih faqad aujaballahu lahun naru aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi aljannata wa qala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah qala wa in kana qadiban amin arakin. Bagi semula mani qatata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihi aljannata faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah qala wa in kana qadiban min arakin. Yakni barang siapa mengambil hak orang Islam dengan sumpahnya yang dusta, yang pelawak, maka senyap diwajibkan Allah Ta'ala baginya neraka dan diharamkan Allah Ta'ala atasnya orang syurga. Maka sembah yang ini bertanya seorang sahabat, dan jika ada ia harta itu suatu yang sedikit wahai Rasulullah sekalipun, maka sabda Nabi, dan jika ada ia harta sebatang ranting kayu arak, kayu sugi sekalipun. Riwayat Muslim. Apa maknanya? Arti hadis ini, Nabi kata barang siapa ambil hak orang lain tak betul. Faham tak? Jalan mudah, cerita mudah. Okey? Siapa yang ambil harta orang lain cara tidak betul. Kalau cara betul tak ada masalah, jual beli, sewa gadai itu lain. Faham? Ambil harta orang cara tidak betul. Faham tak lagi? Maka Allah wajibkan bagi dia masuk neraka. Wajib masuk neraka, jeng. Wa harrama alaihi jannah, dan Allah haramkan dia masuk syurga. Allah haramkan masuk syurga. Macam geng-geng dayus tu kan. Hak Nabi kata ad-dayus la yadkhulul jannah.
Dayus tak masuk syurga. Maksudnya kalau dia orang beriman, kena masuk syurga, neraka dulu baru dia masuk syurga. Pasal dayus. Dayus ni orang laki-laki yang benarkan isteri dia melakukan maksiat. Faham lagi? Maksiat itu sama ada berzina, ataupun berpegang-pegang dengan lelaki yang bukan mahram, atau menunjukkan tubuh badannya tanpa pakaian. Nah, dibenarkan bini dia pakai luar ketat punggung puing, atau dibenarkan bini anak dara dia atau isteri dia pergi bandar KTCC pakai baju ketat nampak kopek catok. Atau dibenarkan bini dia tu belah kain nampak betih, maka dia panggil dayus. Alladhi yukiru li ahlihi al-khata'a, iaitu laki-laki yang membenarkan perbuatan dosa oleh isteri dia. Dan isteri dia lomba renang. Wakil Malaysia. Pergi atas berlatih suami. Isteri siapa di kolam renang buka tak baju? Ke berenang pakai kana? Ke pakai telekung? Pakai spender lah baju mandi bang. Suami ada tak? Ada suami. Itu dayus, suami dia tak masuk syurga. Isteri dia penari, akan berjoget dalam konsert untuk menunjukkan gerakan tubuhnya di khalayak ramai, maka suami dia dayus. Isteri dia model, akan memperagakan pakaian seksi malam ini, maka suami dia dayus, tak masuk syurga. Faham? Jadi dalam hadis yang kita baca tadi, bukan bab dayus, tapi nak khabar tidak masuk syurga. Dan Nabi double lagi, wa harrama alaihil jannah, Allah haramkan pula, bukan tak masuk, haramkan. Mana beratnya. Lagu mana orang yang ambil harta orang lain? Sama ada atas nama kerajaan, atas nama rakyat, atas nama individu, atas nama jual beli menipu, tak ada kira. Kadang-kadang kita dapat harta orang tidak dengan jual beli, dengan kecek. Ada tak? Dengan tipu. Kadang-kadang dengan jual beli, ada dalam jual beli itu hello. Ada tak? Apa harta orang cara tak betul kau? Wajib neraka belaka tu. Faham lagi? Dua kali pergi haji, balik nipu lagi. Balik nipu lagi, pergi haji dua kali. Haji dia mabrur tak? Tidak lah. Mabrur namanya. Nampak tak? Tidak mabrur. Jadi kalau kita muhasabah diri kita, banyaknya kita salah sebelum ini, istighfar, minta maaf pada Allah. Allah ini maha pengampun. Dia suka tengok kita minta maaf. Tak? Kata seorang laki-laki, dah kalau dia ambil sikit saja, bukan kita tipu tanah orang. Banyak berlaku di dalam Terengganu, dalam Malaysia ni tipu tanah orang, betul tak? Seluk habis, 1 hektar dia tipu, 20 hektar dia tipu. Ada orang motor ke laut, boleh ke dia tu. Barang kemas 200 gram boleh ke dia. Kedai boleh ke dia. Rumah sewa jadi boleh ke dia dengan nipu. Tanah seluk bukan 5,000 lah ni, 80,000, 200,000 seluk. Nya kecok boleh ke dia. Yang hongek tukar tu, tukar ni, dilik situ, dilik sini, boleh ke dia. Ejah dengan tu, ejah kan ni, boleh ke dia. Jalan yang tak betul. Tu banyak tu. Lalu bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasira. Dah kalau yang kita tipu itu sikit sangat, syai'an tu suatu yasira yang sangat sedikit. Kalau kita tipu RM50 ya, takkan macam ngaka kau. Seorang sahabat tanya. Hak juta-juta je lah, hak 47k. Tak. Hak ni hak sikit je. Hak 100 riyal, 80 riyal. Seluar libas pasang ni 75 riyal. Gua ni kira. Nabi kata walau qadiban min araqi. Walaupun bernilai sebatang kayu sugi. Kayu sugi mungkin sila kat tu mengajar jemaah. Apa ya sebatang? Apa ya? 2,000? 2 riyal. Dulu 2 riyal. Dulu tahun 90-an kat tak guru samah. Betul tak? You sila ingat tak? Tahun 90-an samah. Ada ni 2 riyal dah. Madanon. Nampak naik 2 riyal dah. Tak apalah. Walaupun nilai sebatang kayu sugi, tapi hak orang. Jeng. Pitih mak, ejah di bahang di abang long. Buh tukar nama, tambah nama dalam buku bank. Ejah saka tak beri ke orang.
anak saudara adik dia ada seorang abang hok mak lain. Nah, abang mak lain ada seorang, tapi dak duduk sini, duduk batangan. Bagi cenering dak khabar dia, makan haram belaka lapang beradik. Contoh, dulu ayah dia nikah dengan orang batangan. Kenal tak batangan? Dia ni macam mana? Benda kalau orang. Batangan. Musa tak buat pun. Amu kan Terengganu. Kat mana? Marang masuk ke darat Ocang baru lurang dah. Dah apalah teka lah, asal boleh jawab. Tapi confident tu. Jangan marah jemaah. Tahu duduk depan. Jadi dulu tahun 90-an ayah dia kahwin dengan bini orang batangan. Faham tak lagi? Boleh anak seorang. Bila anak seorang tak lama jodoh cerai. Okey? Cerai. Jadi duduk dengan mak dia di batangan tu, Ulu Marang tu. Okey. Nikah pula dengan orang Cenering, sama-sama Cenering ni, janda. Faham tak lagi? Ibu tunggal. Nak? Boleh lapang beradik. Okey? Bila mati ayah hak Cenering ni tuang harta, lapang beradik ni patutnya wajib pergi panggil hak batangan tu. Pasal dia anak si mati juga. Faham tak lagi? Faham? Wajib pergi panggil. Kalau tak panggil pun kena bagi rata bagian dia. 60,000 lah. Faham? Tapi sebaiknya panggil. Oleh kerana jauh dak mari dah. 20 tahun dah dak mari, dak sakabah buat senyap. Jadi patut bagi 9 orang. Jadi bagi 8. Sah tak? Makan halal, makan haram. Ni nasihat kita lah. Lepas tu kalau nak jangok, nak lawa, nak pakai kereta mewah, piti sendiri. Dosalah lebong. Faham lagi? Puas hati akhirat. Tak? Kena khabar. Orang gila makan saka. Makan saka kena wi. 2 orang yang tak makan saka. Yang pertama murtad, tak makan saka. Okey? Dia waris tapi dia murtad. Faham tak? Tak dapat saka. Yang kedua al-qatilu li sahibil mal, pembunuh bagi tuang harta, tak makan. Nampak? Dia gocoh dengan ayah dia nak rezek, ayah dia tak beri, ayah dia nak beli orang dekat dia panasan tang sekurai batas tekok ayah. Mati ayah. Bagi saka pembunuh anak tadi tak dapat. Al-qatilu la yuris, pembunuh tidak mewarisi. Jelas tak lagi? Hak gila dapat saka. Faham? Tak kira gila TikTok, gila babi, gila kau ada gila apa pun. Gila ngoyang, gila ising dapat. Cuma tidak diberi semua kerana dia akan merosakkan harta. Dia gila tak benda tidur bira jalan itu je. Bagian dia 100,000 jangan wish semua. Dia lipat buat jet lepas kau ikat lagi. Penuh ada rumah. Bomah main gutik. Faham? Beri qada kata ni ulama fiqh, qada dia makan harian. Ada seorang wali penjaga dia, wi ke dia 10 riyal hari. 10 riyal hari untuk minum air, makan nasi. Faham tak lagi? Tu tapi wajib beri. Dah kita adik hak dak gila dak wi dah. Kalau gila kau dak wi. Kau dak kita. Betul tak? Kau dak kita swing. Nampak tak? Kata kat orang spin mu bapak spin dah. Dah bagi pada kasih mu liga tak? Nak beranak hak dak gilanya lebong ya. Apa tu hak gila, hati-hatilah kita. Nasihat kita jangan adik seseng pun tengok ni. Walau qadiban min arak, walaupun mengambil hak orang. Sebatang kayu sugi 2 riyal masuk neraka. Walaupun mu agung, mu sultan, mu perdana menteri tak ada peduli. Hukum Allah kiamat sama berlaku. Atas dunia lain. Atas dunia lain. Atas dunia kalau kita dengan menteri siapa lalu dulu? Menteri menteri dengan raja. Raja kena lalu dulu, menteri kena berhenti. Lembu nak nitah. Siapa kena berhenti? Siapa kena berhenti? Lembu kena nitah. Kena lembu besar kali. Betul tak? Yang ke-20 memutuskan keluarga, wallahu a'lam.
Dilancarkan kutipan pengurutan derma. Sebelum kita menjawab soalan-soalan, untuk tabung kutipan menukar kapek masjid, anggaran 100,000 lebih. Petugas sila bangun menggunakan beg karung berwarna hijau yang beli di DIY seperti ini. Bangun kutip. Yang nak beri sumbangan melalui online, Masjid Al-Furqan Batu Neging ini menggunakan bank muamalat, akaun number 13010005349712. Nak bayar bil elektrik masjid, akaun TNB 220195992803. Kita tak buang, nak buat akaun bank muamalat untuk sumbangan derma dan TNB untuk bayar bil elektrik dalam internet, dalam media sosial. Ada dalam kuliah saya di YouTube, di TikTok dan Facebook, bawah tu. Lihat. Pelan-pelan kutip. Baik, sambil kita beri derma, kita tengok soalan. Jika nak puasa sunat, kena minta izin suami. Adakah kalau puasa wajib, kena minta izin juga? Seperti puasa qada nazar, tak perlu minta izin ke? Jawabnya kata ulama, yang wajib kena dapat izin ialah puasa sunat. Adapun puasa wajib, tidak wajib minta izin. Okey? Puasa sunat. Cuma sebaiknya nak keluar daripada khilaf ulama, kita beritahu sepatah esok nak qada puasa 2 hari. Suami kata janganlah esok, lusa lah. Ikut dia. Kerana puasa wajib ni kalau kita qada tak wajib berturut-turut. Selama belum datang Ramadan yang baru. Bila kita nak puasa esok, suami kata lusa, wajib taat suami, puasa lusa. Tapi kalau puasa sunat kena minta izin. Sebab apa kena minta izin? Kalau lah suami kita nak berhajat, nak bersama dengan kita. Faham tak lagi? Bersama, faham tak benda? Bersama. Tak faham? Suami berhajat nak bersama dengan kita isteri. Benda bersama. Takkan nak tayang slide pula. Faham tak bersama? Faham tak tebuk pun faham. Memang benda berahi. Jadi kita puasa sunat. Jadi suami nak ke kita. Padahal baru pukul 10 pagi. Faham lagi? Dah bila buka puasa sunat? Sunat buka kau apa? Garik karang. Kalau pukul 10 pagi dia nak jimak isteri kata puasa sunat bang. Tunggu lah kejap. Pukul 10 suruh tunggu. Lama ni? 9 jam lagi tunggu. Jadi tunggulah milik. Masuk karang-garik meninggal dunia. Suami. Mata beralok itu mata. Faham lagi? Faham lagi? Sebab kalau amalan lain suami nak, boleh selalu. Faham? Tengah baca Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang jimak yang sadaqallahul azim. Boleh. Kalau tengah berzikir, boleh tak jimak? Boleh batal tak? Boleh. Subhanallah. Bini duduk dalam bilik. Subhanallah. Yang jimak, alhamdulillah. Kan boleh. Nampak? Tapi kalau puasa sunat, sebab itulah khabar luka suami. Faham lagi? Esok saya nak puasa sunat, Isnin. Esok Maulidur Rasul. Okey. Soalan seterusnya, dak basuh lagi kecing, dak basuh lagi berak, tapi ambil wuduk sah atau tidak wuduk itu? Jarang orang soal gini. Dia punya kerja ni. Nampak tak? Dia berak,
Tahi penuh punggung. Tak basuh lagi, ambil wuduk dulu. Nak molek ke jenis semua ni. Tapi biarlah hukumnya sah. Okey? Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama sah. Sunat kita basuh berak kecing dulu baru berwuduk, bukan wajib. Tak syarat. Okey? Contoh. Okey? Pukul 12 tengah hari Zuhur atau tidak? Belum lagi dia berak, buang air besar. Faham? Lepas buang air besar, lepas berak, dia basuh. Orang Terengganu panggil benda basuh berak. Orang KL lupa cebut. Orang KL kan, KL dia ngada sangat, cebut. Okey, dia bercebok. Terengganu basuh berak. Dia basuh berak dak, dia ambil wuduk. Pukul 12 dia berak atau dia kecing, dia tak basuh, dia ambil wuduk. Kerana apa? Kerana berak dan kencing batal wuduk. Dia ambil wuduk sah. Jadi bila orang bang dah Allahu akbar, dia pergi basuh, dia ambil wuduk sah. Apa dah ambil wuduk? Tadi ambil dah. Pasal apa basuh berak? Tadi belum basuh. Faham tak lagi? Hukumnya sah. Ada persoalan? Ada. Lagi soalan lain pula. Basuh mana? Basuh dengan tapak tangan. Siapa suruh basuh dengan tapak tangan? Kita tak kata basuh tapak tangan. Kita kata basuh. Basuh ni nak tangga aja dengan pelayar boleh. Dengan skrudraiber boleh. Gaston boleh. Dengan sodek burger boleh. Kau. Tiba-tiba mungkin basuh sentuh dengan tapak tangan pada dubur. Batal wuduk. Jadi makna fiqh di sini, walaupun sudah ambil wuduk, walaupun sudah berwuduk belum basuh berak, nanti mau pergi basuh berak jangan sentuh dengan tapak tangan. Kerana man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa sentuh dubur kena ambil wuduk. Pusing belakang tangan atau basuh dengan siku. Faham? Tapi jadi satu kerjalah payah. Baik ambillah yang sunnah. Nak kita istinja dulu baru berwuduk. Tapi biar dia tolong tanya. Tidak, kita tak tahu tak. Saya ada pondok tempat saya lepak-lepak. Orang tempat ngaji dia tempat lepak dia. Apalah. Malam-malam ada anjing duduk situ. Kalau saya nak lepak esok, saya kena samak dulu ke tempat itu. Dengar baik-baik. Apabila datang seekor anjing atau lebih naik di atas tempat kita, contoh pondok wakaf gerai, okey, kemudian bila kita datang siangnya anjing lari, faham lagi? Malam anjing naik, wajib tak basuh? Jawabnya tidak wajib, melainkan jika ada najis. Faham lagi? Semata-mata lalu tidak bernajis. Kalau pergi tengok pagi esok ada najis, baru wajib basuh. Contoh ada najis, kita tengok esok basuh, bekas dia tidur, maka najis, wajib basuh. Atau ada tapak kaki kesangnya, maka najis, wajib basuh. Atau nampak air liur nitik atas gerai, wajib basuh. Atau bulu-bulu melekat pada lantai, wajib basuh. Basuh ke mana? Faqsiluhu sab'a ulahu nabi turab. Dalam hadis kata basuhnya 7 kali, salah satunya air capur tanah. Jelas tak lagi? Jadi kalaulah anjing naik atas gerai, anjing naik atas lambu, anjing naik atas tangga, bila kita mari dia lari, tidak ada kesan bulu, tak ada kesan lendir, tak ada kesan peluh, tak ada air liur, tak ada kesan tahi, tak ada kesan darah, tak ada kesan kencing, tidak wajib basuh. Anjing jelek, kita pegang lidah dia, tarik, lekat oleh tangan, lekat, wajib basuh. Tapi kalau kita kepok pada anjing, kakuk, anjing tu mari, kakuk, kita kepok, tangan kita kering, kepala dia kering, tak lekat apa sesuatu di tangan, tak wajib basuh. Faham? Soalan seterusnya, apa hukum minum air root beer dan makan hot dog, makan corny dog, makan corn dog, sebab nama dia dog belaka? Mohon pencerahan. Hukum minum air root beer adalah halal. Yang haram minum air beer. Root beer dengan beer lain.
Root beer, dia ada buih, tidak ada alkohol. Beer, dia ada buih dan ada alkohol. Yang menjadikan najisnya beer itu ialah alkohol. Faham lagi? Jadi dalam kitab-kitab arak, dalam kitab-kitab hadis, arak ni dua saja. Satunya khamar, yang satu lagi nabis. Khamar ini arak yang dibuat daripada anggur atau kurma. Kalau di tanah Arab dibuat dengan perahan kurma, namanya khamar. Kalau di Eropah, Spanyol, Greece, Italy, Spain, Portugal, di Rusia, di UK, dia buat dengan anggur. Jadi kalau yang Arab buat dengan perahan anggur ataupun kurma, namanya khamar. Lain pada dua ni, arak juga, tapi tidak dinamakan khamar dalam istilah, namanya nabis. Sebab tu kalau kita type sekarang Google, air liquor dan sebagainya ni, dia ada beer, dia ada Bacardi, dia ada whisky, dia ada toddy, dia ada stout, macam-macam. Lebih kurang 17 atau 18 ram dan sebagainya. Ada yang beer yang dibuat dengan gandum, ada yang buat dengan barley, ada yang dibuat dengan ubi, ada yang buat dengan kacang. Okey, semua tu arak belaka. Kerana kaedah kita kullu muskirin khamrun. Setiap air yang mendatangkan khayal adalah arak. Jadi root beer kaya arak. Ada tak sifat kaya minum banyak? Root beer kita minum sikit tak mabuk. Root beer, arak pun tak mabuk. Arak ni kalau beer, kalau segelas ni tak mabuk, mereka Melayu. Kalau putih tak mabuk segelas ni putih ni kalau dia minum 5-6 gelas baru mabuk. Melayu segelas ni mabuk dah, tungginya. Kalau beer dia sedikit alkohol, segelas tak mabuk. Tapi kalau whisky banyak ni, mu hak duduk dan si pampak dak alik si pampak. Balik batangang kalau berang. Faham lagi? Kalau whisky, kalau Bacardi bawah ni nunginya dah. Kerana berkandungan alkohol itulah kuat. Okey? Jadi root beer ni dia bukan arak. Faham? Jadi yang menjadikan halal atau haram bukan nama. Faham? Elak dia tu sebab apa jadi haram? Memabukkan. Memubuh nama apa pun, air Makkah mabuk haram. Bir Cak Madinah haram. Nampak tak? Kerana sifat. Jadi pernah tak minum root beer? Sikit ke banyak? Segelas besar. Mabuk tak? Tak. Arak ni gini, kalau sikit tak mabuk, banyak baru mabuk, arak juga. Ma kasiruhu askara wa qaliluhu haram. Apa yang sedikit, yang banyak baru mabuk, sedikit tak mabuk, hukumnya haram dah. Faham dah tu hot dog pula. Hot dog tidak haram, yang haram makan dog. Kerana anjing itu najis. Faham? Hot dog anjing ke benda? Bukan. Okey? Nama saja, cuma tak comel lah. Nampak? Anjing panas. Makam dia ayah haji, anjing panas. Kalau terjemah Melayu, terjemah orang putih memang sedap bunyi tak? Hot dog. Soalan seterusnya, terjun dalam sungai niat ambil wuduk, adakah sah wuduk sedangkan rukun mesti tertib? Kita terjun dalam sungai, kita berniat naik daripada sungai, sah wuduk. Bila? Jika rata air tidak ada halangan pada anggota wuduk. Maknanya anggota wuduk dia tak ada plaster, tak ada apa, tak ada gas, tak ada apa, kena air, sah. Walaupun memang wajib tertib, kerana tertib pada masalah menyelam muqaddarun, ditakdirkan. Boleh berlaku dengan muka dulu, tangan dulu, kepala baru kaki. Kerana bila terjun itu, kita ambil hak muka dulu, ambil hak tangan, ambil hak kepala, ambil yang kaki, boleh terjadi tertib. Soalan seterusnya, sah atau tidak wuduk dengan basuh tangan atau kaki secara serentak? Basuh tangan dengan kaki sekaligus. Dah pala tak ada lah ke mana?
Dia kena, hak mana Allah sebut dulu, kita kena buat itu dulu. Allah sebut benda dulu, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salah. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu nak mengerjakan solat sedangkan kamu berhadas, farsilu wujuhakum, maka basuh muka dulu. Faham? Wa aydiyakum ilal marafiq, lepas muka basuh tangan pula. Wamsahu biruusikum, lepas basuh tangan sapu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, lepas tu basuh kaki pula. Sebab tu wajib tertib. Jadi dia ni basuh kaki dengan tangan, seluk dalam air ligu rau gitu. Dah kepala, dia mesti ada selepas tangan kepala. Bila kepala belum dibasuh, kita basuh kaki, tidak sah. Sama macam tertib solat. Orang yang tidak iktidal, tidak sah sujud. Dalam kitab Majmu', siapa yang sedang sujud teringat dia belum iktidal, faham lagi? Wajib berdiri semula iktidal, kerana sujudnya tidak sah kerana belum ada iktidal. Rukun yang selepas tidak akan berlaku melainkan setelah sah rukun yang sebelum. Soalan seterusnya, rumah saya dekat dengan surau, tapi saya lebih suka pergi ke masjid. Silakan. Jangan pergi ke kuil sudah. Ada orang rumah dekat dengan masjid, dia lebih suka pergi ke surau. Ada gitu? Tak ada masalah. Jangan palah. Cuma begini, pada hari Jumaat jangan kita sampai lari tak boleh nak diri Jumaat. Itu haram. Okey? Sebab zaman dulu lain, duduk setepak. Betul tak? Ini orang cenderung main Jumaat mama. Orang mama main Jumaat apa ke? Orang pakai main Jumaat Sungai Tong. Tak, kan banyak kerja. Tak kening. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar sedekah semua harta, tinggal Allah dan Rasul. Boleh tak saya sedekah semua harta? Boleh? Boleh. Lepas tu ada pula harta. Sayyidina Uthman separuh. Kita siap. Lagi tengok. Asas sedekah sudah. Tengok makam lah. Kadang-kadang masa kita sedekah terlitah dalam hati, tidak ikhlas. Litah tak apa. Jangan kita yang pasang niat tidak ikhlas, tak boleh. Lintasan itu dah kata Imam Ghazali, khatir syayatin, dibawa datang oleh syaitan supaya kita bermain-main dengan dia. Kita tak ada masalah, dia orang litah. Dia suruh kita layang. Kita pun pergi layang, lama-lama jadi was-was. Nak buat ibadat jadi was-was mau. Pergi layang. Jangan layang. Lintasan bukan kita. Apakah hukum penganjur hadiah atau hadiah pihak lain, pihak hadiah mengambil keuntungan bila yuran peserta dalam pertandingan? Dia kena ambil sebis stake, dibolehkan. Kita buat satu pertandingan, daripada yuran itu kita gunakan untuk bayaran upah orang, dibolehkan. Yang tak boleh, bayaran yuran dijadikan hadiah rebutan. Itu judi namanya. Okey? Jadi yuran kita buat beli t-shirt, buat beli topi untuk pemancing kerana panas. Kita buat bayar bandar orang 400 riyal, sewa patah. Kita bayar petugas kita 50 orang, 200 riyal seorang, kerana akan jaga semua ni tandingan. Tak? Itu gaji boleh. Kita sebagai orang yang nombor satu buat kira, boleh ambil sebis cas atau keuntungan atau bayaran tadi, dibolehkan. Yang tak boleh, kita jadikan hadiah itu akan dapat kepada orang yang menang jika dia bernasib baik. Itu jadi judi. Soalan seterusnya, anak luar nikah perempuan boleh tak dibuat menantu dan dengan pula hubungan keluarganya mahu pencerahan daripada ustaz? Anak luar nikah boleh tak kita buat menantu? Jawabnya gini, boleh tak kita bernikah dengan perempuan anak luar nikah? Sah atau tidak? Sah. Bila sah, boleh dibuat menantu. Bahkan lebih baik jika dia orang anak luar nikah, dia salah ke tak? Yang salah siapa? Ibu bapa dia sebelum bertaubat. Kalau ibu bapa dia bertaubat, lagilah tak ada salah. Allah sudah beri keampunan. Faham lagi? Jadi kalau ada anak-anak luar nikah yang soleh dengan anak yang sah tapi jahat, mana bagus? Faham lagi?
Cuma masyarakat ini dia suka kalau dia tahu ada keburukan pada orang. Dia seronok. Betul tak? Kenapa? Kerana kita boleh waktu beg modal ni, time kita balas dengan dia. Ni tak balas lagi, molek lagi ni. Kita simpang tu. Time balas lagi, tu waktu beg lah. Selain produk makanan dan minuman, syarikat-syarikat lain seperti rokok dan sebagainya yang berkaitan dengan Zion ni kena boikot. Kena faham lah, boikot ini yang pertama, jika ada fatwa wajib boikot, wajiblah kita boikot. Jika tidak ada fatwa, kita kena ambil inisiatif. Boikot itu memberi kerugian kepada pihak yang memberi sumbangan ekonomi untuk tentera Israel. Kalau beri kepada tentera dengan beri kepada bulan sabit dan sebagainya, itu berbeza pula. Ada negara yang beri sumbangan pada Israel tapi bukan pada tentera. Contohnya Mercedes baru umumkan beri 1 million euro. Betul tak? Mercedes beri 1 million euro kepada tabung bulan sabit dah, Red Cross Israel. Faham? Maknanya hospital untuk bekalan darah, ubat dan sebagainya. Dia tak sama dengan beri untuk persenjataan IDF, Tentera Pertahanan Israel. Jadi kalau kita tahu mana-mana syarikat yang memang sahih membantu kekejaman, maka wajib kita boikot walaupun tak keluar fatwa. Cuma dalam kaedah boikot, kalau barang itu sangat diperlukan dalam kehidupan orang Islam, tidak perlu boikot. Contoh, katakanlah dia hanya satu syarikat saja yang mengeluarkan apa benda ni, injak jantung dalam pembedahan. Contoh, syarikat itu menyemberi sumbangan pada Israel, maka boleh, tak wajib boikot. Kerana kita nak beli potong saga, tak lebih injak. Nak Mercedes pun tak buat, apa satu syarikat saja. Contoh, itu keperluan, itu tak apa, tak boikot. Ini setakat benda makanan ringan saja. Banyak lagi pilihan yang kita boleh makan. Betul tak? Jadi kita bantulah. Mana dibunuh puluhan ribu umat Islam Palestin dengan ada kekuatan ekonomi persenjataan Israel. Kalau dia tak kuat ekonomi, dia tak boleh nak atur angkatan tentera. Sebab peperangan itu menelan belanja yang sangat besar. Macam mana nak solat jenazah jika tidak tahu jantinanya? Jumpa mayat tak tahu jantina atau putus. Lagi makan di rimah. Mayat laki ke puang ni. Nak tengok Angry Bird pun tak ada, Karipak pun tak ada. Kekah di rimah situ. Faham tak ke? Faham tak? Jadi tak tahu laki-laki ke perempuan, tidak ada report daripada warisnya, maka hukumnya sah kita niatkan mayat ini. Aku semayangkan jenazah ini sudah memadai. Boleh guna dengan lelaki. Kerana dalam Quran bila kata ya ayyuhallazina amanu, termasuk perempuan. Tapi kalau perempuan, ya ayyuhal mu'minat, wahai orang-orang yang perempuan yang beriman. Tuhan akan kata lagu tu. Laki-laki tak masuk. Ingat dalam Quran kalau kata wahai perempuan yang beriman, laki-laki tak masuk. Tapi dalam Quran kalau kata wahai orang-orang yang beriman laki-laki, perempuan masuk, walaupun tak sebut perempuan. Jadi tak tahu mayat itu laki-laki atau perempuan, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Soalan terakhir, wanita bercerai hidup talak satu, apakah hukum dibenarkan keluar rumah beriah diri? Adakah sama dengan hukum wanita yang kematian suami? Jawabnya, dia di bawah kebenaran suami dia. Dengar baik-baik, perempuan yang bercerai hidup talak satu, contoh dia talak raj'i, maka dia masih isteri. Dalilnya wajib suami beri nafkah dan haram dia berkahwin dan tidak sah. Banyak mana milik separuh. Suami dia milik tubuh badan isteri itu separuh saja. Nak jimat tak boleh, nak seronok-seronok, nak sedap-sedap, nak pegang tak boleh. Tapi perintah wajib taat. Jadi nak keluar rumah kena minta izin. Okey? Bagi tahu, nak pergi mak kejap, tang karang balik lah. Kita dah cerai tu beg dah. Dak cerai pun minta izin tak dah.
Kena molek khabar saja nak pergi pasar malam je dak nak khabar boleh. Tubik dah. Mana mau tu tak depan. Laju. Tu apa. Biar minta izin dan didapat izin baru boleh tubik. Kita minta izin tak dapat, tubik dah. Kita pergi minta tanah dengan kerajaan atau barang, lepas tu pergi buat pagar. Boleh gitu? Tak boleh minta tanah dulu, lepas tu lulus baru boleh buat pagar. Tak pergi atau barang, pergi buat pagar. Itulah orang puang. Nak kabur kat ayahmu sekarang, kata mak pergi mau maklum. Balik esok. Lelah ayah. Nak, kawan tu bawa kawan dia nak suruh kucai. Kucai diri. Melo aku tak tahu benda apa, bahan je nama tu, ingat gula. Bahan. Bola wacong, tengok kilat je tu. Atau bodoh, ketak. Berkembur orang tu, sembuh air. Soalan lisan dah. Nak balik lah. Kalau kita pergi RNR. Apa makna RNR? Rehat dan rawat. Rehat apa? Rehat tubuh badan. Rawat? Rawat kenderaan. Okey? Apa dia soalan? Macam orang semayang situ. Kita ni tahu je ni jamak ke kosong. Tak boleh kosong. Kita nak ikut kosong, nak ikut orang sembahyang kosong, kita kena yakin dia kosong. Tak tahu kosong ke tak? Kosong ke tak, jangan ikut. Ataupun nak ikut boleh, kena tamam. Faham lagi? Kita kena tamam. Yang kata tersalah tu tersalah. Faham lagi? Kita ingat dia nak kosong. Pasal dia tulis di baju Tok Imam tu suatu yang semayang kosong. Faham? Kita pun ingat memang kosong dah pasal ada baju tulis di belakang. Kita pun biar ini kosong. Dia berupanya tamam. Maka kita kena tambah ikut dia. Dia jadi 4. Faham lagi? Lagi soalan. Kita jiru cabut daging. Lepas tu soalan dia. Hak mana tak boleh ambil dah, tak wajib ambil. Hak boleh ambil, wajib ambil. Cuma kaedah kita gini, apabila kena air jadi tangga, jangan kena air. Haram. Kerana menyeksa mayat. Jenazah yang tak boleh kena air, kita sembur air, cabut jenazah. Faham? Cabut kulit tangga. Hendaklah ditayamum. Kena faham. Apa sebab tayamum mayat? Sebab mayat ini tak boleh kena air. Kalau kita jiru air, tercabut kulit, tercabut daging. Tayamum. Lagi soalan. Bagaimana kalau seseorang itu masuk dalam solat waktu zuhur untuk rakaat yang ketiga, tetapi dia niatkan jamak. Dia masuk waktu rakaat ketiga tapi dia niat jamak. Boleh. Rakaat terakhir pun boleh. Nampak? Yang tak boleh semayang jemaat. Orang duduk tayat akhir, kita pergi semayang jemaat. Kita tak dapat dah. Faham? Jadi walaupun niat jemaat, kena tambah 4 rakaat. Tapi kalau semayang zuhur, kita nak semayang jamak, kita dapat jamaah, dapat, tak ada masalah. Sebab jamak tak berkait dengan solat yang pertama. Solat yang kedua tu jamak. Solat pertama bukan jamak. Okey? Lagi soalan. Ya. Yuniza dah asrama. Dia kira satu mukim. Kalau mukim itu pendapat yang kedua. Pendapat pertama, kalau ada 3 orang berdosa belaka. Tapi ada pendapat satu mukim itu mesti sekurang-kurangnya ada didirikan jemaah. Okey? Lagi soalan. Ada lagi? Ya. Tak dengar. Bunyi loleh-loleh.
Ha? Tak dengar. Ha? Baik. Fatwa Johor 81 km. Sebab tu saya khabar pendapat yang masyhur dulu antara 85 sampai 90 km. 90 pun tidak, 89.89 km. Okey, 90 antara 85 sampai 90. Okey. Dan ada beberapa orang mutaakhirin, fuqaha moden, zaman moden ini membilang 4 barit tu 81. Jadi pandangan 81 tu yang dipakai oleh Johor tu. Jadi siapa yang nak ikut Johor, nak ambil 81, nak jamak dah, pokoknya boleh. Sebab dalam hadis tidak tahdid dengan kilometer atau batu, tapi dengan barit. Nampak? 4 barit. 1 barit 4 parsah. 4 kali 4 berapa? 16. Jadi 2 marhalah 16 parsah. Bilangan dalam hadis barit. Banyak mana? 4 barit. 1 barit banyak mana? 1 barit 4 parsah. 4 parsah kali 4 barit 16 parsah. Itulah lebih kurang marhalahnya. Nak 2 marhalah. Kalau timbang dengan kilometer sekarang, termasuk 85 hingga 90, dan ada bilangan yang baru 81. Nampak? Jadi hak saya ngajar selama ni 85 hingga 90. Siapa yang ikut pula 81 sah tak? Sebab dia bukan pandangan netizen. Bukan pandangan mufti Johor, pandangan ulama-ulama dunia. Ada lagi 4-5 orang mengatakan ya 81. Ada masalah. Benda kira jangan 8 km. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang bertanya. Semoga dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.